المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. أما بعد. Kita buka majlis kita dan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Okay, baik. Alhamdulillah. Bersyukur kehadrat ilahi. Kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita sama-sama berkumpul sekali lagi untuk sesi yang kesekian kalinya pada malam ni untuk kita sama-sama lagi meneruskan bacaan kitab Safinatul Najah. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pada bab syurut ataupun syarat-syarat sujud. Okey. Sebelum apa-apa macam biasa, kalau sepanjang sebelum apa-apa macam biasa, kalau sepanjang majlis ni, majlis pembacaan ni tiba-tiba suara tak jelas, terus bagi tahu kat dekat chat ataupun sekat-sekat ke pun terus bagi tahu kat chat juga. Dan macam biasa kalau ada soalan boleh terus utarakan di chat. InsyaAllah kalau ada masa di akhir sesi nanti kita akan sama-sama jawab insyaAllah. Okey. Jadi semalam kita dah bincangkan tentang syarat yang pertama iaitu yasjuda ala sab'ati a'dha, iaitu tentang tujuh anggota sujud. Dari kita dah terangkan ada bahagi kepada tiga untuk tujuh anggota sujud tu. Ada part yang wajib kita buka, wajib kita tak boleh cover. Lepas tu ada part yang wajib ditutup, part yang kita wajib cover tempat tu. Dan ada juga part yang kita boleh cover dan kita boleh tak cover. Kita dah bincang pasal tu semalam. Okay, so hari ni kita sambung lagi insyaAllah syarat sujud yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ala bi'ulumihi fid daraini wa ja'alana minal mukhlisina biqira'atihi amin. Wa an takula jabhatuhu maksyufatan. Wa an takula jabhatuhu maksyufah. Dan hendaklah jabhatuhu, yakni dahi dia, hendaklah dahi dia maksyufah, terbuka. Dan hendaklah dahinya terbuka. Kalau perasan yang kita cerita ni telah kita yang syarat yang ni ada kita ceritakan termasuk dalam bahasa yang kita cerita semalam, iaitu anggota yang wajib untuk kita buka, anggota yang kita tak boleh cover, anggota yang mesti kena direct dengan tempat sujud, iaitu dahi. Samalah tu. Dia kat sini dia mention juga wa antakula jabahatuhu maksyufah, hendaklah dahi kita itu terbuka. Jadi soalan macam yang kita tak boleh tutup dahi tu, tak boleh tutup yang macam mana? Yang tak boleh tutup dahi tu kalau tak boleh tutup semua. Maksudnya contoh kalau ada rambut lelaki, lepas tu rambut lelaki ni tutup semua bahagian dah, ditutup semua bahagian, ditutup semua bahagian dahi. Itu yang tak boleh. Tapi kalau contoh kalau macam rambut lelaki tu dia ada sehelai dua helai je dekat dahi, kemudian dia sujud, kalau macam tu tak apa. Kalau sikit je bahagian yang ditutup tu, ada sebahagian rambut yang tutup, itu tak berapa. Dia ada kadar dia, tapi kalau sedikit tak apalah. Yang betul-betul tak boleh, yang confirm tak boleh, kalaulah jabhah ataupun dahinya itu ditutup semua, itu memang confirm tak boleh lah. Lepas tu kalau perempuan tiba-tiba ada satu rambut tutup dahi dia kan. Jadi boleh ke tak boleh? Jawapannya tak boleh lah. Sebab apa? Sebab ada dahi tutup rambut dia. Sebab ada rambut tutup dahi dia, bukan. Sebab perempuan kalau nampak dahi kalau kat dahi dia terrambut, atau maksudnya terdedah aurat lah. Maka batal solat dia tu kerana terdedah aurat lah, bukan kerana rambut dia tutup dahi. Kalau lelaki, kalau ada sehelai dua helai rambut yang cover dahi dia tu tak berapa. Dia ada kadar dia. Berapa bahagian seluas mana dahi perlu kena tempat sujud.
Tapi itu kita dibincangkan lah. Yang sekali yang kita betul-betul tahu tak boleh ialah kalau semua dahi, semua empat dahi tu ditutup, itu yang tak boleh. Okey. Itu syarat wa an takuna jabhatuhu maksyufah. Hendaklah jabhah ataupun dahi dia itu terbuka. Kemudian seterusnya wattahamulu bi ra'sihi wattahamulu bi ra'sihi. Wattahamulu bi ra'sihi ni bermaksud uh, kepala dia itu berbalik tempat sujud. Di wattahamulu bi ra'sihi, kepala dia itu berbalik tempat sujud. Maka bagaimanakah kadar yang kita kata kepala dia tu berbalik tempat sujud? Memang nak kena apa? Nak kena apa? Tekan dahi tu kat tempat sujud ke? Ke macam mana? Maka kadar yang dikatakan tempat dahi apa kepala kita tu ataupun sekarang ni kita cerita pasal dahi, dahi dia tu berbalik tempat sujud tu, kadar yang kita katakan ialah sekiranya kalau kita letak kapas kat tempat sujud tu, kemudian diletakkan kepala kita tu, kapas tu pendek. Ada kadar macam tu je lah. Tak perlulah bila kata kepala berbalik tempat sujud tu, nanti time sujud dahi tu kita pergi tekan betul-betul, pergi chop kat situ kan, tak perlulah. Maksudnya sekadar nak berbalik tempat sujud tu sekadar kalau kita letak kapas dekat tempat sujud tu, lepas tu kita sujud, kapas tu jadi pendek. Macam tu je cukup lah. Yang tak boleh macam mana? Yang tak boleh kalau dia sujud tu tapi apa kita panggil lah, dia tahan dahi dia tu daripada kena tempat sujud tu. Maksudnya dahi dia tu macam dia kena tapi kena yang dia tak letak betul-betul letak. Macam tu. Kira je macam dia letak tapi tak berbalik. Dia letak dahi dia tu tapi tak berbalik tempat sujud. Itu yang tak boleh. Jadi di syarat yang seterusnya iaitu tahawul bi ra'sihi, iaitu hendaklah dahi dia itu berbalik tempat sujud. Kadar macam mana? Kadar kalau kita letak kapas dekat tempat sujud dia tu, lepas tu dia sujud, kapas tu pendek. Macam tu saja. Kemudian syarat yang seterusnya wa'adamul huwiyyi li ghairihi. Wa'adamul huwiyyi li ghairihi. Maksudnya maksudnya adamul huwi tidak tunduk ataupun tidak tunduk ni maksudnya tidak sujud lah. Li ghairihi dengan niat selain daripada sujud. Itu maksud dia. Maksudnya wa'adamul huwi li ghairihi ni maksudnya turun je kita untuk sujud itu tidak dengan niat selain sujud. Turun je kita ke tempat sujud itu, turun je kita untuk bersujud daripada itidal tu, turun je kita ke sujud itu bukan dengan niat selain sujud. Kita mudahkan bahasa dia, kita bersujud tu memang niat kita untuk bersujud. Tu bahasa mudah dia lah. Bahasa mudah dia, turun je kita untuk bersujud itu kerana memang niat kita untuk bersujud. Macam tu. Jadi sama jugalah. Kita dah bincangkan syarat yang sama untuk rukuk dan itidal sebelum ni. Bila kita nak sama jugalah untuk sujud bersama, bila kita turun sujud tu memang niat kita untuk sujud. Bukannya kita turun sujud tu sebagai contohnya apa adik-adik main bola dekat tempat kita apa? Adik-adik main bola dekat tempat kita solat tu. Lepas tu time kita tengah itidal tu, lepas tu adik main sepak bola, lepas tu tiba-tiba contohnya bola tu dia melayang, dia terbelayang tak kena kepala kita. So kita daripada itidal tu kita terus tunduk sujud. Tapi kita tunduk sujud tu sebab kita nak elak bola tu. Lepas tu alang-alang kita pun, alang-alang aku dah tunduk ni, aku terus sujud lah. Macam tu. Itu yang tak boleh. Jadi kita punya turun je kita untuk sujud tu mestilah lihat kita tu untuk sujud. Senang cerita macam tu. Okay, itu syarat adabul huwiyyi li ghairihi. Tidak kita tunduk, tidak kita turun untuk sujud itu kecuali dengan lihat sujud. Kemudian kita pergi kepada syarat seterusnya. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi, dan hendaklah tidak yasjuda sujud itu ala syai'in di atas sesuatu yataharraku biharakatihi yang bergerak dengan pergerakan orang yang solat itu. Itu kembali kepada orang yang solat. Okey, jadi di syarat ini apa maksud syarat ni? Hendaklah sujudnya seorang itu bukan di atas sesuatu yang kalau orang tu bergerak, benda itu pun bergerak.
Sujud dia orang yang solat itu bukan di atas sesuatu yang kalau benda itu, kalau orang yang sujud itu bergerak, kalau orang yang solat itu bergerak, benda itu pun akan turut bergerak. Sebagai contohnya apa? Contohnya macam lelaki yang pakai ridak kan. Ridak dia tu disangkut kat bahu sebagai contoh dia. Ataupun sangkut kat apa? Leher dia tu kan. Lepas tu ridak dia tu bila sujud dia jadi apa tergantung kan. Ridak dia kan tergantung dekat leher dia tu kan. So bila sujud tu sebagai contohnya, ridak dia tu terbentang. Ridak dia tu jadi terbentang dekat tempat dahi dia nak letak. Ridak dia tu jadi terbentang kat tempat dahi dia nak letak tu. Jadi bila jadi kemudian apabila seorang tu disujud kat situ, itu yang tak boleh itu. Itu yang tak boleh. Itu yang nak masuk kat sini. Dia tidak bersujud di atas sesuatu yang akan bergerak dengan pergerakan orang tu. So ridak tu kan bila orang yang solat itu bergerak, ridak itu kan turut bergerak juga kan. Jadi tak boleh lah orang yang bersolat itu bersujud, diletakkan kepala dia sujud di atas ridak, ridak yang tergantung tu. Ridak yang apa ada kat bahu dia, tergantung kat leher dia tu. Tak boleh. Kerana apa? Kerana ah, ridak tersebut ialah sesuatu yang kalau orang yang solat tu bergerak, ridak itu pun akan bergerak juga. Macam tu. Tapi kalau sebagai contoh ridak tu, macam dia apa, ridak tu dia hamparkan, dia buat sejadah ke lantai kan. Kalau macam tu boleh ke? Boleh lah. Sebab apa? Sebab ridak tu apabila orang tu bergerak, apabila orang yang solat itu bergerak, ridak tu kan tak bergerak. Sebab dia jadikan sejadah kan. Jadi macam tu tak apalah. Yang tak boleh ialah apa-apa benda, apa-apa benda tak kisahlah ridak ke kain ke apa kan. Yang apabila orang yang solat itu bergerak, benda itu pun akan turut bergerak. Itu yang tak boleh. Tak boleh sujud atas benda tu. Tak boleh sujud atas benda tu. Kalau sejadah kalau orang tu bergerak, kalau sejadah kan kalau orang yang solat tu bergerak, sejadah tu stay je. Tak apalah. Samalah juga ridak yang kita bentang kat lantai buat sejadah tu kan. Samalah. Kan ridak tu kan dia stay je kan. Kalau orang tu bergerak pun, ridak tu stay je kan lah. So, bolehlah macam tu. Yang tak boleh kalau ridak tu bila disangkutkan di atas apa kat bahu dia ataupun di leher dia sebagai contoh disangkutkan. Jadi bila bergerak ridak, bila orang yang solat tu bergerak, ridak tu pun turut bergerak. Jadi yang tu yang tak boleh. So tak kisahlah ridak ke apa benda yang apabila orang yang solat itu bergerak, benda itu turut bergerak, tak boleh disujud di atas benda tu. Gitu macam tu. Itu syarat wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatihi. Yakni tidak sujud di atas sesuatu yang akan bergerak dengan pergerakan orang yang bersolat itu. Kemudian wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Irtifa' maksudnya tinggi, terangkat ataupun tinggi lah. Tinggi dia asafilihi bahagian belakang orang yang sujud itu, ala a'alihi daripada bahagian depan ataupun bahagian atas orang yang solat itu. Maksudnya apa? Irtifa'u asafilihi, tinggi je. Asafilihi ni setelah cerita pinggul. Kita kata bahagian pinggul. Tinggi je bahagian pinggul. Ala a'alihi berbanding kepala je. Kalau nak salah faham, nak salah translate macam tu lah. Ketika sujud itu, hendaklah bahagian pinggul, bahagian belakang ataupun bahagian bawah kan. Bahagian bawah seorang itu lebih tinggi daripada bahagian kepala ataupun dalam kitab ni dibahasakan alihi bahagian atas dia. Bahagian atas dia kepala lah, kepala kat atas. Pinggul kat bawah kan. So irtifa'u hendaklah ketika sujud, posisi seorang ketika sujud itu hendaklah dia punya bahagian pinggul dia lebih tinggi daripada bahagian kepala je. Bahagian pinggul dia ataupun bahagian belakang badan dia itu perlulah lebih tinggi daripada kepala je. Itu posisi sujud. Itu perlu. Jadi katakan seorang itu sujud, seorang itu sujud sebagai contohnya kita katakan seorang itu sujud, kemudian kepala kepala dia diletakkan sebagai contoh kat depan dia tu ada kita kata alat tangga katakan kat depan dia sujud, dekat depan dia ada alat tangga, kemudian ketika dia sujud kepala dia tu diletakkan di alat tangga tu. Boleh ke tak boleh?
Jadi jawapannya, kalau kepala dia tu diletakkan di alat tangga tu kan, kepala dia tu diletakkan di alat tangga tu, menyebabkan dia punya bahagian kepala lebih tinggi daripada bahagian pinggul dia, maka tak boleh lah. Akan tetapi kalau kepala dia tu diletakkan di alat tangga tu, kemudian bila diletakkan kepala dia kat alat tangga tu, dia punya bahagian pinggul dia, bahagian belakang dia masih lagi lebih tinggi daripada bahagian kepala dia, tak berapa. Kalau macam tu tak berapa. Dengan kehadiran dengan kehadiran syarat-syarat yang lain lah. Itu dah tentulah dengan kehadiran syarat-syarat yang lain lah. Ah, jadi macam tu tak apa. Jadi itu untuk syarat yang ini. Irtifa'u asafilihi ala a'alihi. Tinggi je bahagian pinggul, bahagian belakang, berbanding bahagian atas dia, berbanding bahagian depan, iaitu kepala. Kat mana-mana sujud pun, kalau kepala sekalipun kepala kita tu kat kat bangku ke, contoh tempat tu sempit sangat kan, tempat crowded kat tempat luar ke apa kan, dekat alat tangga kan, sampai tempat terlalu sempit sehingga kan kepala kita tu terpaksa diletakkan di atas alat tangga kan. Tak kisahlah, asalkan selagi mana posisi kita sujud itu, kepala dia lebih rendah daripada pinggul dia. Kemudian syarat yang terakhir, wat-taba'dilatu fihi, dan taba'dilah pada sujud. Jadi taba'dilah kita dah bincangkan semalam, taba'dilah ini berhenti ataupun diam sejenak dengan kadar seorang itu menyebut subhanallah. Okey. Jadi itu semua yang disebutkan tadi itu ialah semua yang kita sebutkan tadi itu ialah syarat-syarat sujud. Jadi kita apa, ringkaskan balik syarat-syarat sujud yang ada. Wa ayyasjuda ala sab'ati a'dha'. Hendaklah sujud itu dengan 7 anggota. Nanti secara ringkas nanti bawah nanti ada diceritakan. Kita akan cerita ringkas lagi tentang 7 anggota. Semalam dah cerita detail lah. Nanti bawah nanti kita sebut balik 7 anggota sujud. Kemudian yang kedua, antakulah jabhatuhu maksyufah, hendaklah dahinya terbuka. Kemudian yang ketiga, tahabul bi ra'sihi, hendaklah kepalanya itu berbalik tempat sujud. Lepas tu seterusnya, adabul huwi li ghairihi, tidak seorang itu turun sujud kecuali dengan niat bersujud. Kemudian wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatihi, dah hendaklah seorang itu sujud tidak dah hendaklah tidak seorang itu sujud di atas sesuatu yang akan bergerak dengan pergerakan orang yang bersolat itu. Kemudian irtifa'u asafilihi ala a'alihi, tinggi dia pinggul berbanding kepala dia, wa tabadilatu fihi, dan tabadilah pada sujud itu. Okey, selesai. Selesai untuk syarat-syarat sujud. Izzah boleh scroll bawah. Tiba tu penutup tempat sujud ini. A'dha'us sujudi sab'atun. Anggota sujud itu ada 7. Al-jabhatu, tadi kan kalau ingat tadi syarat pertama tadi, dia kata ayyasjuda ala sab'ati a'dha', hendaklah sujud dengan 7 anggota kan. Semalam kita dah cerita dah. So hari ni kita cerita ringkas je. Apa 7 anggota tu? Al-jabhatu, dahi. Kemudian butulul kaffaini, telapak tangan. Kemudian ar-rukbatani, 2 lutut. Kemudian butuli asabi' rijlaini. Butuli asabi' maksudnya perut jari, ataupun kalau nak faham mungkin boleh kita kata telapak telapak jari kedua kaki. Telapak jari kedua kaki. Bahagian tapak jari tau, bukan bahagian tapak kaki, bahagian tapak jari kaki, kedua-dua kaki tu. Okey. Itu untuk fi a'dha'is sujud. Jadi kalau kita tengok bawah tu, pasal seterusnya, dia berceritakan tentang tasdidatit tasyahud. Bawah tu dia dah cerita pasal tasyahud dah. So sekarang ni kita cerita pasal sujud kan. Lepas tu dia tak masuk, dia tak ceritakan tentang julus baila sajdataini, dia terus masuk kepada dia terus masuk kepada tasyahud. Okey, jadi uh, biarlah terangkan sikitlah tentang uh,
beberapa syarat ringkas untuk al-julus baina sajdataini. Duduk di antara dua sujud. Perkara yang Lala sebutkan ni dia tidak ada. Ini sekadar maklumat tambahan je lah. Dia tak disebutkan dalam kitab. Dalam kitab dia terus pergi kepada tasyahud. Tetapi Lala ada maklumat ni, Lala kongsikan je lah. Maklumat ni tak ada dalam kitab, boleh catatkan. Al-julusu baina sajdataini. Ringkas je. Kita nak cerita pasal syurutul julus baina sajdataini. Syarat duduk di antara dua sujud. Kalau dah faham syarat sebelum ini, insya-Allah nak faham yang ni pun tak ada masalah. Jadi syarat yang pertama untuk julus baina sajdataini, syarat pertama untuk duduk di antara dua sujud ini, pertama ialah niat untuk duduk ataupun bermaksud untuk duduk. Maksudnya duduk je dia di antara dua sujud itu, memang niat dia untuk duduk di antara dua sujud. Macam kita dah cerita sebelum ni jugalah. Bukan jadi duduk tu ada sebab lain. Dia duduk tu memang niat dia untuk melakukan rukun duduk di antara dua sujud itu. Okey. Kemudian syarat yang kedua, tak lama. Tidak berlama-lamaan. Duduk di antara dua sujud ni tidak lama. Jadi duduk di antara dua sujud ni dia termasuk dalam rukunul qasir. Dia sama macam i'tidal. Kita ada bincang semalam ataupun kemarin ataupun sesi sebelum ni, tentang i'tidal tak boleh lama-lama sebab dia termasuk rukunul qasir dalam rukun yang pendek kan. Samalah juga julus baina sajdatain ni dia termasuk dalam rukunul qasir, rukun yang pendek juga. Tak boleh berlama-lama. Kalau macam sujud kan, sujud ni memang rukun tawil. Maksudnya nak berpanjang-panjangkan sujud pun tak ada masalah. Kalau macam dalam sujud tu. Tapi untuk julus baina sajdatain ni tak boleh lama. Jadi katakan tidak boleh lama tu kadarnya macam mana lama tu? Kadar lama ialah lebih daripada kadar bacaan tasyahud. Lebih daripada kadar bacaan tasyahud. Jadi pastikan tidak lama. Tidak lama maksudnya kadar waktu kita sujud tu tidak lebih daripada kadar bacaan kita baca tasyahud. Tak boleh lama. Kemudian yang ketiga ialah taubat lillah. Yang ketiga ialah taubat lillah. Okay, taubat lillah dah terangkan banyak kali dah. Taubat lillah ialah berhenti sejenak, diam sejenak dengan kadar subhanallah. Jadi tiga tu lah. Sekadar maklumat tambahan, syarat-syarat julus baina sajdataini, syarat untuk duduk di antara dua sujud. Ulang balik yang pertama, niat untuk duduk. Maksudnya bermaksud perbuatan dia duduk tu memang dia bermaksud untuk lakukan rukun duduk di antara dua sujud itu. Kemudian yang kedua tak lama. Kadar lama itu macam mana? Kadar lama itu lebih daripada kadar bacaan tasyahud. Kemudian yang ketiga at-taubat lillah. Hendaklah ada taubat lillah. Okay, kemudian ada masa lagi 4 minit. Orang pun tak ramai malam ni, so soalan pun mungkin tak banyak kot. So boleh rasanya boleh habis sempat lagi satu fasal kot sebab fasal bawah ni tak banyak sangat. Boleh scroll bawah Izam. Okey, faslun fi tashdidati tasyahud. Fasal yang menerangkan tentang baris-baris syaddah yang terdapat pada bacaan tasyahud. Baris-baris syaddah yang terdapat pada bacaan tasyahud. Ini tak banyak syarah pun. Saya kita tahu sudah. Jadi bacaan tasyahud tu kalau nak tengok dalam kitab ni, kalau nak tahu mana yang bacaan tasyahud, tengoklah yang dalam bracket tu. Tengok yang dalam bracket tu. Yang tengok dalam kitab ni sekarang yang dalam bracket tu, itulah dia bacaan tasyahud. Tengok start bracket dia daripada at-tahiyyatu al-mubarakatu salawatu tayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la sebut tu. Yang mana yang dalam nak tahu nak tengok mana bacaan tasyahud dia, tengok mana dalam bracket tu. Itu teks ataupun bacaan tasyahud, itulah dia dalam bracket tu. Okey. Tajdidatu tasyahudi 21
baris syaddah pada tasyahud terdapat 21. Khamsun fi akmalihi, terdapat 5 pada yang paling sempurna je. Wa sittata asyara fi aqallihi, dan 16 pada yang paling kurang untuk tasyahud ini. Jadi mulanya dari mana? At-tahiyyatu. Tengok tu, at-tahiyyatu pada mana? Ala ta'i wal ya'i. Kemudian al-mubarakatus salawatu di mana? As-sad. Ala sadi, di huruf sad itu. As-salawatu. Di situ. Kemudian at-tayyibatu ala ta'i wal ya'i. Pada huruf ta dan ya. Ta at-tay, at-ta dengan ay. Tayyibat. Dua tu. Lillahi ala labil jalalah. Lillahi ala labil jalalah. Pada lillah. Pada huruf lam itu. Dan pada kalimah Allah itu. Kemudian assalamu ala sili. Pada huruf sil, as di situ. Kemudian alaika ayyuhal nabiyyu. Di mana alal ya'i wal nuni wal ya'i. Bermula pada ya yang pertama, ai di situ. Kemudian alal nuni hal, kat hal. Kemudian pada ya yang kedua kat situ, al-nabiyyu itu tu. Kemudian warahmatullahi ala nabil jalalah, lam pada kalimah Allah itu. Wa barakatuhu assalamu. Assalamu ala sila, pada huruf sin tu, as. Kemudian alaina wa ala ibadillahi. Pada ala nabil jalalah, pada lam pada huruf Allah, pada kalimah Allah. Ibadillahi situ. Kemudian as-salihin ala as-sadi, pada huruf sad. As-salihin pada sad tu as. Kemudian asyhadu an la ilaha, kat mana? Ala lam alifin, pada lam alif tu. Allah, pada situ. Kemudian illallah, dekat mana? Ala lam alifin, pada lam alif tu. Illa tu. Kemudian lamil jalalah, pada lam, pada kalimah Allah. Illallah, lam pada kalimah Allah itu. Wa asyhadu alla, kat mana? Alal nuni, di atas huruf nun. Allah, dulu kat situ. Kemudian Muhammadar Rasulullah. Ala mimi Muhammadin. Pada bi, pada huruf Muhammad itu. Muhammad. Di situ. Wa alar ra'i. Wa alar ra'i, pada huruf ra. Muhammadar. Kan Muhammadar. Kat situ kan jadi apa? Jadi idgham. Muhammadar. So alar ra'i, di atas huruf ra tu. Kemudian wa ala lamil jalalah. Kemudian pada lam pada kalimah Allah itu. Wa ala lamil jalalah, pada lam pada kalimah Allah. Rasulullah. Rasulullah. Di situ. Scroll bawah lagi, Izam. Izam, bawah sikit. Okey. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi insyaAllah setakat situ saja pembacaan kita pada hari ini. Ada buka peluang. Ada yang baru bertanya? Balik ada ni? Ada yang baru bertanya? Apa-apa soalan ke? Kalau tak ada, syukran ala husni istiba'ikum wa musyarakatikum. Terima kasih banyak kepada yang join malam ini. InsyaAllah kita tutup majlis kita dan bacaan tasbih kafarah dan suratul asr. Okay, Afwan. Izam ke atas kan? Haziq, tu ada soalan Haziq. Sekejap. Apa soalan dia? Aku tak sampai lagi soalan je kat aku. Apa maksud Lagi paling mana? sempurna dan paling sedikit dalam fasa tasyahud?
Oh, maksudnya untuk aqallut tasyahud. So aqallut tasyahud, kalau seorang itu membacakan aqallut tasyahud, dia ada 16 je tashdidat dia. Dia punya tashdidat dia. Seorang tu kalau dia baca aqallut tasyahud, dia tashdidat dia ada 16. Lepas tu akan tambah lagi 5, dia akan jadi 21. Dia akan tambah lagi 5 kalau dia membacakan uh, akbalut tasyahud. Tasyahud yang paling sempurna dia akan tambah lagi 5. Kalau seorang tu dibacakan aqallut tasyahud, dibaca sependek-pendek tasyahud, dia akan ada 16. Kalau dibaca yang paling sempurna, dia akan tambah lagi 5. Betul Syahizam? Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam ni. Dia sebenarnya tapi tak ada api syahwat. Okay. Ini lafaz tahiyat yang kita biasa baca. Yang at-tahiyyatu mubarakatus salawatu. Okay. Kalau kita kira semua ni ada 21. Okay, so bacaan kita ni dah memang kira yang paling sempurna lah. Tapi dia kalau yang macam Anta tanya paling sedikit tu ada 16 je tasydid. Kenapa? Sebab dia ada tempat-tempat yang kita boleh ubah. Contohnya kan, Assalamu alayka. Jadi salamun alayka. Wa barakatuhu. Assalamu alayna. Salamun alayna. Dia ada tukar lagi. Mana? Dia boleh jadi tahiyatan, boleh jadi mubarakatan. Jadi dia akan berkurang tasydid. Jadi ada 5 yang akan berkurang. Itu maksudnya kalau yang paling hafal lah. Tapi kalau cara kita ni dah kira paling sempurna dah at-tahiyyat. Dia tak ingat kat mana, tapi tak silap dia macam tahiyatan mubarakatan apa? Wa salatan Kalau thayyibatan macam tu. Dia ada tempat-tempat yang kita boleh buang alif lam dia. Jadi kalau kena kira. Muhammadan tu Zat tahu? Ya? Kalau Muhammadan Rasulullah tu, kat situ boleh dia? Muhammadan Rasulullah. Ni memang ada. Kan tadi kan dia kata, kat situ kan dia kata tasyahud apa ada syaddah kan? Kat Okay. situ boleh buang? Oh tak, Ni dia tadi ada dia aku tanya tempat-tempat betul-betul. dia. Oh, Dia macam dia lebih kurang yang tak mengubah maksud lah. Dia macam assalam kan. Kita tukar jadi salamun alaikum. Salamun alaika. Jadi faham faham. salamun alaina. Ni macam at-tahiyyat tahiyatan mubarakatan. Macam tu lah. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi soalan? Paling sedikit tasyahud tu sampai mana? Anda jawab apa saya? Jawab lah. Dia paling pendek kita baca sampai asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Dia bacaan yang paling pendek je ni. Tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang paling pendek. Lepas tu bagi salam. Sah, tak ada masalah. Oh, faham faham. Syukran Izam. Okay, lagi ada soalan lagi? Okay, kalau tak ada, sekali lagi kita tutup majlis kita baca tasbih kafarah dan suratul asr. Okay, terima kasih banyak kepada yang join malam ni. InsyaAllah kalau dah tak ada soalan boleh leave. Hai, layak ke nak sembang? Aziz. Awak tak nak berhentikan recording ke awak?